أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسير ولا تؤسر يا كريم ربي يسير ولا تؤسر يا كريم ربي يسير ولا تؤسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam Ramadan al-Mubarak. Salam muhabbah. Kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zain bin Junuh yang pada pagi ini yang sudi bersama kita di Munajat Sahur bagi Ramadan yang ke-21 di pagi yang penuh barakah ini. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati Mansur dan seluruh sahabat pengurusan Jemaah Nur Iman yang dikasihi sekalian, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh sahabat pecinta ilmu yang terus istiqamah mengimarahkan program Jemaah Nur Iman iaitu Munajat Sahur pada pagi 21 Ramadan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kita terus panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita pada malam dan pagi yang mulia ini bagi munajat kepada-Mu ya Allah dengan penuh keikhlasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah buka pintu rahmat-Nya untuk kita semua dan kita terus berazam bersungguh-sungguh menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan pelbagai amalan soleh. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Bagi memohon keberkatan munajat sahur kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar lagi. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat keberkatan dan dipayungi para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis seterusnya dengan penuh rasa takzim menyerahkan majlis munajat sahur kita pada pagi ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zain Junuh dengan tajuk Mencari Ridha-Mu. Tafadhal mashkura ya Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Puan Hajah Nur Akia, Cikgu. Terima kasih Puan Rosniati Mansur. Terima kasih tim Gema Nur Iman. Terima kasih sahabat Jannah, hadirin hadirat di pagi yang berbahagia ini, pagi Isnin 21 Ramadan. InsyaAllah tabarakallah, masa begitu cepat, begitu pantas, lebih pantas daripada Ramadan yang tahun lalu. Tahun ini begitu cepat saya rasa, ya Allah. Dah 21 Ramadan hari ini. InsyaAllah tabarakallah, begitulah. Mungkin Allah tidak jadikan Ramadan kali ini Ramadan terakhir buat kita. Allah Subhanahu Wa Taala, kita
kita suka meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala anugerah yang lebih besar, iaitu kita minta dengan Allah, ya Allah jangan jadikan Ramadan kali ini ya Allah Ramadan terakhir buat kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memanjangkan lagi usia kami ya Allah. Ya Allah, kami berbahagia pada hari ini ya Allah. Doa-doa kami dimakbulkan oleh-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Doa-doa kami yang selalu kami pohon 3 bulan sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah, Tabarakallah. Doa itu dimakbulkan oleh-Mu, Ya Allah. Kesian orang-orang yang kedekut untuk berdoa. Sudah pun pulang ke rahmatullah lebih awal kerana kedekut untuk berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita hamba Allah yang banyak dosa ini selalu memohon keampunan dan juga selalu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka hamba-hambanya yang mencari redha-Nya dan juga kembali bertaubat. Dulunya tak berapalah baik kita ini, tetapi dikurniakan oleh Allah hidayah, taufik, berada di dalam grup yang terbaik ini, grup-grup sahabat-sahabat jannah kita ini, selalu memohon kesejahteraan dan juga memohon keampunan, memohon barakah, memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung kita duduk di dalam grup-grup seumpama ini, kerana sakit baki umur kita ini dihabiskan dalam bermunajat kepada Allah. Saya teringat dengan lagu Levin Bond. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kita. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Dengan sebab kita ini banyak berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap bulan Ramadan, tidak lekang daripada kita berdoa panjang umur, sihat. Walaupun penyakit kita tidak pernah kunjung sembuh, ada yang tak pernah kunjung sembuh sejak dijangkiti kanser yang berbahaya dan sebagainya. Tetapi semangat umur kita panjang lagi, barakah. Untung lagi kita dapat berhari raya, dapat berpuasa, dapat kita bersahur dengan ibu ayah yang masih hidup. Ahli keluarga, ada mak saudara, ada kakak, ada abang, ada adik. Ahli keluarga kita. Dapat kita bersahur bersama di akhir-akhir Ramadan, dapat pulang lagi ke kampung halaman walaupun berkerusi roda. Tetapi kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat doa-doa kita dimakbulkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah sebab pagi-pagi hari ini kita bangun dalam keadaan mencari redha Allah, walaupun penat kita berterawih, walaupun penat kita bertadarus, walaupun penat kita mencari redha Allah dengan banyak beribadah, banyak menolong orang susah, banyak menderma infak kita pada grup GNI ini, Gemah Nur Iman ini. Mudah-mudahan dengan kita banyak berada di dalam majlis ilmu, belajar-belajar, duduk di dalam majlis mengingati Allah, belajar-belajar mencari motivasi iman, belajar-belajar mencari kedudukan di dalam ranking-ranking orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebat bangun pagi-pagi hari, berkumpul duduk di dalam taman-taman syurga, begitu hebat. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini kita banyak rindu akan ibu dan ayah kita. Rindu suasana kita bersahur bersama ibu dan ayah kita. Berperang, mereka mengejut kita bangun bersahur, berperang dengan anak-anak cucu. Masya Allah, tabarakallah. Masa kita muda-muda dulu, susah juga nak bangun. Bila kita dah jadi orang dewasa ni, kejut anak-anak kita pula yang terseksa. Teringat ibu ayah kita bangun pagi masak untuk kita kemudian kejut anak-anak bangun bersahur. Punya susah nak bangun. Kita ni dulu susah nak bangun apabila anak-anak dah menjadi dewasa kita pula.
yang menyediakan makanan untuk mereka. InsyaAllah tabarakallah. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan buat satu majlis, iaitu solat. Saya nak dirikan solat tahajud. Bagaimana kita dirikan solat tahajud? Dalam keadaan kita berdiri malam sebelum kita bersahur, sebelum kita meneruskan munajat sahur. Munajat sahur ini adalah kita bangun untuk bersahur, tetapi kita bangun, kita dirikan salat sunat sekurang-kurang 2 rakaat. Kemudian kita sujud kepada Allah dalam keadaan bersyukur. Sangat kita ni, masa kita hidup ini, sempat kita dapat ucap tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu indah, begitu menusuk kalbu, begitu kita sedih. Mungkinkah tahun depan, ya Allah, aku ni masih hidup? Tetapi kita selalu berdoa. Setiap tahun, tak meninggal-meninggal kita berdoa kepada Allah. Tidak putus asa kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah usia. Sahabat saya daripada umur dia 70 lebih, duduk di Paya Jaras. Dia pindah ke Paya Jaras. Masa duduk di Al-Munir tu, setiap pagi subuh datang solat subuh di Al-Munir, duduk di Desemenium. Umur dah 70 lebih, dekat 80. Sekarang umur 80 lebih, dah tak boleh bawa kereta, tak boleh nak, tapi masih lagi dipanjangkan usia walaupun kanser prostatnya, kanser macam-macam, depressionnya, ya Allah, tetapi tak meninggal-meninggal. Kita ni bersyukur sebab kita ni banyak bangun malam. Orang yang banyak bangun malam, umurnya panjang lagi barokah. Sebab tu kita kena cemburu dengan orang-orang yang berjaga malam. Orang-orang yang bangun pagi, malamnya tidur awal, kemudian bangun pagi, kemudian menangis-nangis dengan Allah, minta panjang umur, murah rezeki, minta dengan Allah dapat bertemu, berkumpul dengan anak cucu, anak menantu, ya Allah, seronoknya dapat bersahur bersama, dapat berbuka puasa bersama, berpuasa, dan juga solat tarawih bersama. Ya Allah, ahli keluarga yang sakinah. Tengok Allah hukum kita dengan duduk di dalam rumah semasa musim qawid kita, dengan solat Aidilfitri di rumahnya, ya Allah, dengan khutbah raya daripada anak menantu, anak cucu kita. Masya Allah, tabarakallah, kok seronoknya. Tak dapat pergi solat sunat hari raya di Masjid Surau, tapi kita solat hari raya di rumah bersama ahli keluarga, tu makan-makan. Sebenarnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hiburan dia adalah hiburan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seronok, dalam keadaan kita, kemanisan kita sujud kepada Allah membuat kita menangis kepada Allah. Allah sangat suka kepada hamba-hamba Allah ini, orang yang mencari keredaan Allah. Dulunya taklah berapa baik kita, tetapi berkat kita duduk di dalam majlis ilmu, bertambah kemanisan di dalam sujud kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit baki umur kita ni kalau kita bersujud kepada Allah. Sebab tu kalau kita dah lama tak sujud, kita sujud melalui kursi roda dan sebagainya, kita ambillah satu tempat, duduk atas kursi roda, letaklah sejadah di atas meja, kita sujud dahi letak di meja ke, letak di lantai ke, ya Allah. Ada orang nak ambil duduk di atas sejadah ataupun di selak sejadah tu, dia duduk di atas sejadah, selak tempat sujud tu di atas tile, kemudian dia bersujud kepada Allah. Dia sempat lagi baca doa. Sebab tu orang soleh ni terlalu hebat dia. Di masa sujud solat sunat,
sebelum sahur itu dia berniat untuk berpuasa Ramadan besok hari pada tahun ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sujud terakhir dia, ya Allah, menangis dapat bersahur, dapat bersujud kepada Allah sebelum sahur. Sebab tu dipanggil munajat sahur. Mana ada orang buat munajat sahur? Yang saya bersyukur adalah saya dikenalkan dengan Bonda Puan Rosniati Mansur, Bonda Cikgu Nur Akia, Bonda Moda, bonda-bonda yang berada di dalam grup ini. Saya bersyukur sangat sebab mana ada grup-grup yang buat munajat sahur ini, kerana munajat sahur ini sangat penting kerana Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang-orang yang mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersujud, banyak bersujud. Sebab tu sahabat apabila diminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak masuk syurga bersamamu. Nabi tidak kata boleh, tak ada. Nabi kata banyaklah bersujud kepada Allah, mintalah nak masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta apa-apa pun kita minta, Allah pasti makbulkan doa. Ya Allah, bayangkan kita ni duduk dengan para sahabat. Kalau kita duduk dengan para sahabat dan alim ulama yang mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ranking yang keberapa di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat amalannya? Ada yang sujud beratus-ratus tahun, ya Allah. Ada yang begitu khatam Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Kita ini sekali khatam pun mujur. Ramai yang tak khatam Quran, termasuklah yang bercakap ni pun tidak sehebat ahli grup GNI ini. Begitu hebat khatam Quran, baca Al-Quran, kadang-kadang tersangkut-sangkut menangis lagi kerana orang yang baca Quran mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan tersangkut-sangkut menangis lagi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pahala yang dapat itu bukan sebab kelancaran bacaannya, tetapi dengan sebab sangkutnya. Maka Allah sangat suka kepada orang-orang yang berusaha melancarkan bacaan tadarusnya walaupun tersangkut-sangkut, tapi tetap mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pahala sangat besar. Pahala baca Quran satu huruf 10 hasanah, bersangkut sangkut bacaannya menjadi 20, mungkin lebih. Bulan Ramadan kalau dah 10 ataupun 20 disebabkan sangkut kita paliyatata, kita baca Quran pun tergagap-gagap, dapat pahala lebih besar. Kemudian dapat keredaan Allah di bulan Ramadan kerana bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Yang sunat kita tadarus sunat menjadi wajib, menjadi 7, menjadi fardu yang fardu. Kita baca dalam salat zuhur kita, asar kita, menjadi 70 kali fardu. Masya Allah. Sebab itu orang yang terdahulu apabila dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa di bulan Ramadan ini, mereka dapat bersujud sekalipun mereka akan menangis teresak-esak kerana belum tahu lagi kita ini tahun hadapan. Sebab tu kita minta juga dengan Allah, ya Allah, jangan jadikan Ramadan kali ini Ramadan terakhir buat. Minta dengan Allah, ya Allah, jangan jadikan Ramadan kali ini, ya Allah, Ramadan terakhir buat kami. Sebaliknya Ramadan terbaik bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan lagi umur kami agar kami dapat bertemu malam Al-Qadar setiap tahun. Jangan lupa 10 akhir Ramadan bangun sebelum munajat sahur, masukkan RM10, RM50 ataupun RM150 ke dalam akaun GNI untuk kita bersedekah infak untuk mendapatkan sedekah kita 83 tahun setengah
ataupun ulama sebut 1000 Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu lebih baik daripada 1000 bulan kalau bertepatan dengan sedekah kita di bulan Ramadan. 10 akhir ini kena malam Al-Qadar, ya Allah. Begitu hebat, bersyukur kita, umur kita kadang-kadang tak sampai pun 83 tahun, 84 tahun. Tetapi meraih, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berinfak, sedekah, penajaan majlis berbuka puasa, infak Ramadan, ihya Ramadan di grup JNI ini, kita rasa bahagia. Rasa sangat bahagia. Kerana ya Allah, kerana Kau kekasih bermunajat di sepertiga malam, memohon mewangi bunga di kaki syurga, kerana mengajakku arti bahagia, kerana mengajarku arti bahagia menjadi manusia. Kita ni menjadi hamba Allah, menjadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kita ni manusia ni sebaik-baik kejadian. Begitu hebat manusia ni, sangat hebat, kejadian sangat sempurna. Sebab itu seburuk mana wajah kita sebagai manusia, kadang-kadang kita rasa tak bersyukur. Wajah kita ni tak berapa handsome, kita tak bersyukur. Nama kita, ayah kita letak nama kita kadang-kadang tak masuk akal nama kita, tapi nama itu beruntung disebut oleh para malaikat, dibacakan, diselawatkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mustahirin. Dalam hadis sahih sebut, sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang bersahur di bulan Ramadan. Sebelum sahur kita munajat, kemudian kita bersahur, walaupun minum air sejuk dengan buah kurma atau buah-buahan ataupun rempah ratus yang kita buat untuk menjaga kesihatan, makanan yang bervitamin dan juga mineral dan juga berzat itu menjadi tubuh badan kita menjadi sihat di bulan Ramadan. Tidak makan yang bukan-bukan, makanan yang nampak sedap tetapi sampah. Sebab itu kita jangan banyak makan sampah dalam menyatur ataupun menyantuni makanan yang kita beli di bulan Ramadan tu. Belilah makanan yang berkualiti seperti buah anggur, buah-buah tembikai, limau, lemon, limau nipis, limau kasturi, perahkan dengan ataupun buat air-air daripada rempah-rempah ataupun kunyit-kunyit dan juga serai-serai itu kita minum dalam keadaan kenyang dan sebagainya, berkualiti sahur kita. Kita minta dengan Allah, berdoa lagi pada pagi hari. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita umur panjang lagi, barakah, dapat bersama-sama dengan anak menantu, sakit-sakit kita bertambah baik di bulan Ramadan. Sebab itu kita yakin dengan hadis Nabi, siapa memakan kurma 7 biji pagi, Allah akan menghapuskan orang-orang yang menghantar sihir dan juga racun ke dalam badan kita, dengki, khianat dan sebagainya, berkat kita makan makanan sunnah. Ajwa, kalau tak mampu nak makan 7 biji terlalu banyak, kenyang, kita makan sebiji, 3 biji ataupun 5 biji ataupun 7 biji. Kalau kita tak larat makan banyak, kita makan sebiji ataupun 3 biji saja. Kita niat dengan Allah, ya Allah, dengan berkat makanan sunnah ini, minum air madu, madu 1 sudu masuk dalam air suam,
kacau-kacau perah, asam limau, lemon dan sebagainya. Kita minum di pagi hari bangun, enzim di mulut kita, kita belum lagi gosok gigi, belum lagi kita bersugi, kita dah minum air yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bukan suplemen tetapi adalah ubat segala penyakit, yakni madu, dipanggil air liu lebah. Air liu lebah yang terlalu hebat dikumpulkan untuk manusia. Sebab tu manusia ni dia hebat dia dalam dia menyediakan madu-madu, panjat pokok yang begitu tinggi, dia jual kepada hamba-hamba Allah, beli madu tualang dan sebagainya. Kita tak payah nak panjat, ada orang lain tolong panjat, orang yang mahir dalam panjat pokok-pokok tualang yang hebat, yang sarangnya beruang yang begitu hebat, manjat pokok pun tak boleh, tak mampu nak panjat pokok tualang dengan madu-madu yang begitu berkhasiat, makanan yang berkhasiat, ubat yang berkhasiat itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dengan mudah kita beli dengan orang-orang yang kita percaya. Madu itu menjadi ubat kepada segala penyakit. Sebab itu kita ni, penyakit kita ni diubati dengan penyakit kita yang berada di hati-hati. Sebab itu munajat sahur ini sangat berfaedah, kerana kita ni dipenuhi dengan hati-hati yang penuh motivasi iman di dalam diri-diri kita. Dengan sebab kita munajat sahur, hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi lunak, hati kita dia terpesong daripada mencari keaiban manusia lain, sebaliknya mencari keaiban sendiri dan juga menutup keaiban orang lain, berbanding dengan orang-orang yang tiada motivasi iman, sibuk dengan hal-hal orang lain, sedangkan diri berdosa dan diri dijauhkan hati kita dengan Allah Azza wa Jal. Sebab itu kita berada di munajat sahur, hati bertambah baik, hati bertambah untuk menggalakkan kita sendiri untuk menderma dan menginfak dan membantu orang-orang yang susah dan miskin. Sebab itu Nabi, para sahabat tengok kisah orang bagi kepala kambing. Kalau kepala kambing ni, kalau kepala kambing tu besar, dia dapat sekilo daging di celah-celah pipi, di celah-celah lidahnya pun jadi daging, dan juga kepala itu kalau orang pandai buat, dia bakar kepala kambing, dia tak buang kulitnya, menjadi makanan yang berkhasiat dan berzat, dan juga dia bagi kepada jiran, dan juga dia dapat bersedekah untuk orang lain. Tetapi akhirnya dapat balik kepala kambing itu kepada tuan yang asal. Orang bagi kepada dia, dia bagi orang keliling, lalu balik kepada dirinya, kemudian dia masak sedap-sedap bagi kepada jiran-jiran. Sebab tu kita kalau dah berada di dalam munajat sahur, kita tidak lagi memikirkan makanan-makanan yang terlalu hebat. Kita hanya memikirkan untuk memperbanyakkan amalan tanpa kerja memasak. Sebab itu orang hebat Rasulullah, dia tak fikir. Dia kalau orang Arab seperti isteri Nabi SAW, dia buat roti yang begitu kasar gandumnya. Gandum kasar ini adalah gandum yang tidak diproses dengan klorok dan juga mesin-mesin automatik yang canggih, sehingga gandum yang berwarna coklat itu bertukar menjadi putih, menjadi tidak sihat. Gelatin yang berada di dalam gandum itu menjadi tidak sihat kepada kita. Berbanding di zaman Rasulullah, gandum yang kasar itu menjadi khasiat, menjadi gandum itu makanan terbaik di zaman Rasulullah juga. Buat roti-roti yang mudah, uli dengan air, kemudian bakar di atas bara-bara api batu-batu. Batu itu dibakar menjadi panas, kemudian diletakkan roti yang diuli itu di atas batu, kemudian makan dalam keadaan yang begitu hebat.
cuka kurma cicah dengan roti, habatus sauda dicampur dengan minyak zaitun. Masya Allah, tabarakallah. Semua itu kehebatan minyak zaitun. Wattini wazzaitun. Yang kita baca dalam surah ayat lazim yang selalu dibacakan itu, demi buah tin dan buah zaitun, pokok-pokoknya menjadi ubat kepada kita, menjadi motivasi iman kepada kita. Sebab itu Rasulullah, dia hebat, dia makanan dia bukan macam kita, makanan yang terlalu hebat. Benda-benda yang mudah untuk dikunyah kemudian ditelan dengan air membuatkannya banyak berlapar. Kalau balik daripada masjid pagi-pagi lepas subuh, Rasulullah balik, tanya Aisyah radhiyallahu anha, apa masakan, apa ke menu pada pagi ini? Tak masak apa, dapur pun tak berasap. Bayangkan Rasulullah ni orang yang hebat. Dapur rumah sendiri tidak berasap. Masya-Allah. Tak ada makanan pun. Sebab makanan Rasulullah ni hebat dia. Apa yang ada dibagi semua. Termasuklah duit-duit simpanan dia. Duit-duit orang bagi duit zakat dia, rampasan perang dia. Begitu banyak dia belanjakan, dia menolong orang lain, umatnya di dalam keadaan senang. Rasulullah SAW berlapar. Kadang kita tengok anak-anak Palestin di Gaza khusus, mereka menunjukkan perut mereka kepada orang-orang yang menziarahi tempat-tempat mereka dibom. Ditunjuk batu-batu 2-3 besar batu diikat dengan kain. Begitulah Rasulullah mengikat perutnya dengan batu. Sahabat ada semasa peperangan Khandaq, Nabi SAW tidak menunjukkan kepada sahabat batu-batu yang disimpan di dalam kilasan kain dan lapik dengan kain menjadi tali pinggang, ikat di pinggang batu-batu itu untuk menyejukkan perut, untuk menghilangkan kelaparan. Apabila sahabat menunjukkan, aku lapar ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah, Rasulullah angkat. Rasulullah yang mulia menunjukkan perutnya yang mulia dengan 3-4 batu di keliling perutnya kerana menahan lapar. Sebab tu orang nak masuk syurga bukan dengan perut yang besar, makan yang banyak, tetapi perut yang kempis dan juga tiada makanan untuk dimakan waktu sahur pun dapat kurma kering punya, dapat beribadah malam begitu hebat, tetapi kita penuh dengan perut. Saya ya Allah kadang-kadang buka puasa tak larat nak solat tarawih dengan sebab terlalu kenyang makannya. Lepas maghrib sambung lagi makan nasi. Masa berbuka dengan tembikar, dengan apple-nya, dengan buah-buahnya. Minum air dengan kelapa muda di blender dengan aiskrim. Ya Allah. Isteri saya kata, nah abang, saya kata minta maaf, saya memang terliur tapi saya nak pantang. Dia yang suruh saya pantang. Tiba-tiba dia hulur aiskrim yang di blender dengan kelapa coconut shake. Saya pun hiruplah dalam keadaan sedapnya. Ya Allah, satu hirup, ya Allah, melemahkan kita punya perut kita menjadi lemah. Tadi minum makan kurma, minum jus, tiba-tiba kita masuk makanan yang begitu hebat, lazat di mata dunia, tetapi tidak ada apa pun di sisi Allah dan Rasul. Maka kita berbuka dalam keadaan kita menikmati, menunjuk pula makanan yang hebat-hebat. Menu kita hari ini, rumah kita ni lapar matanya, anak-anak cucu, anak menantu balik ramai-ramai penuh menu, kemudian kita buang dalam tun sampah. Sampah-sampah yang kita nak makan tu, ada yang belum usik lagi, buang semua, sahur buang semua. Kita kemas-kemas meja untuk bersahur anak cucu. Ada juga syaitan ketawa, ya Allah, bulan Ramadan, MP, SJ, MP, KL lah, DBKL lah, buang
ambil sampah, kata lori sampah tu, orang yang kerja dengan lori sampah, dia kata kalau bulan Ramadan Ustaz, lebihan makanan daripada pasar-bazar Ramadan dan juga rumah-rumah orang menjadi lebih banyak kerja daripada orang-orang yang tidak bersahur dan juga orang yang tidak berbuka sebelum Ramadan. Tetapi bulan Ramadan banyak pembaziran berlaku, berpuluh-puluh tan dia kata beza dengan bulan-bulan yang tidak bulan Ramadan. Sebab itu kita belajarlah meninggalkan makanan dunia kita, makanan yang sia-sia kita, makanan sampah kita. Kita banyak kalau makanan yang berkualiti di dalam diri kita, kita seronok dapat berpuasa penuh, dapat bertadarus penuh, dapat bersahur dengan makanan yang hebat daripada syurga, iaitu buah tembikainya dengan air tembikai tanpa gulanya, ya Allah, dengan buah laicinya, ya Allah, dengan vitamin-vitamin yang kita minum makan itu menjadi badan kita lebih sihat. Lebih-lebih lagi usia kita orang yang bijak, usia kita semakin lanjut, semakin dekat pula dengan kematian. Sebab itu saya kadang-kadang solat sunat tasbih boleh menangis. Sebab kita ni kadang-kadang kita menangis sebab ya Allah, masa aku hidup ini walaupun aku sakit ya Allah, tetapi Engkau kejutkan munajat sahur, kemudian dapat bersujud walaupun 2 rakaat sebelum munajat sahur dan selepas munajat sahur. Daripada pukul 5 kita berhenti tu, ada lagi orang sambung berdua rakaat. Bayangkan hebatnya Nabi SAW. Dia tinggalkan pusaka, bukan tinggal duit, bukan tinggal emas, permata, belian dan sebagainya. Tetapi Rasulullah ni terlalu hebat. Dia tinggalkan harta pusaka yang lebih hebat daripada emas, permata, belian dan sebagainya. Ya Allah, ada orang kata, Ustaz tahu tak, emas sekarang mahal, 1 gram RM350. 1 gram. Semasa saya beli tahun beli emas pada isteri saya selepas akad nikah, dapat duit mas kahwin 2,000, 2,500 begitulah. 1,000 tu beli emas dapat 21 gram. Bermakna murahnya emas masa tu. Sekarang saya pergi gadai emas tu, saya tanya berapa harga emas kalau gadai 21 gram. Dia kata berapa Ustaz nak? Dulu saya gadai 1,000 lebih, sekarang ni 5,000 lebih dia ambil. Kalau gadai di mana-manalah, Arahnu lah, apalah, dia menjadi barang berharga. Tetapi Rasulullah SAW hebatnya, kalau kita ada motivasi iman dalam dada diri kita, kita dah tak pandang lagi dah setakat 21 gram. Beli dulu 1,000, sekarang RM10,000. Kita dah tak pandang dah, sebab kita dapat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Bayangkan 2 rakaat yang kita buat di rumah tu. Sebelum sahur kita, selepas munajat sahur kita buat lagi tahajud 2 rakaat. Bayangkan sebelum Ramadan, Rasulullah dimasyhurkan oleh sahabat. Orang Kelantan kata nyoho lah. Dapat hari ini ya Allah, harta rampasan, cepat balik berperang. Biasa pergi berperang 2-3 bulan baru balik dengan harta rampasan. Ni pergi sekejap dia dapat harta rampasan perang RM300,000 pada hari itu. Dia menyuhur, dia masyhur kepada Nabi, nak nunjuk-nunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah tahu tak aku dapat berapa hari ni? Sahabat pergi mengadu dengan Rasulullah. Rasulullah kata, berapa yang kau dapat? Dia kata dapat 300 uqiyah perak, 1 dirham bersamaan dengan RM25. InsyaAllah kali dengan dia kata kira-kira dapatlah 300,000 hari ini ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Nak tak aku tunjuk kepada kamu lagi cepat daripada kamu pergi berperang dan balik mempunyai khazanah harta rampasan perang 300 uqiyah perak bersama dengan 300,000 ringgit itu.
dengan 2 rakaat sebelum solat zuhur ataupun selepas solat zuhur itu dapat 300 dengan harga 300 unqiah perak bersamaan dengan 300,000 ringgit. Motivasi iman yang diberi kepada Rasulullah. Rasulullah kata lebih cepat, lebih berharga daripada apa yang kamu dapat. Kamu dapat pergilah katalah seminggu ataupun sebulan dapat harta rampasan perang sebanyak 300,000. Ini kamu bersolat sunat selepas maghrib ataupun sebelum isyak, selepas isyak, sebelum subuh. Lagi hebat bulan Ramadan ini, jangan tidur dulu lepas azan, dirikan solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada emas sepenuh dunia dan seisi-isinya milik kita, gaji orang yang jutawan penuh dengan motivasi iman. Kita yakin dengan Nabi. Sebab itu kita perlukan pahala yang banyak. Jealous umat terdahulu dapat banyak bersujud kepada Allah. Ada yang dikatakan syariat zaman-zaman Nabi terdahulu. Ada yang sujud di atas batu, ada yang sujud di atas tepi-tepi pokok dililit dengan akar-akar kayu. Masya Allah, tabarakallah. Tempat dia ibadah di bawah pokok itu, pahala tidaklah sebesar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Maka artis pun buatlah solat subuh macam Jumaat. Ramainya orang, Masya Allah. Sebab dia tahu kelebihan 2 rakaat sebelum subuh. Bukan solat subuh. Kita ni solat subuh macam gajah. Gajah pun tak solat subuh macam kita. Bangun lambat. Lepas bersahur tidur lagi, sambung tidur lagi, manisnya tidur. Memanglah manis tidur. Tapi sia-sia sampah amalan kita. Belajar-belajar. Walaupun ulama kata tidur orang yang berpuasa itu seperti ibadah. Tetapi tidur orang yang tidur itu di bulan Ramadan tak bangkit-bangkit sampai terlupa untuk solat zuhurnya, asarnya terlepas berjemaah. Seperti orang yang belajar-belajar untuk meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu kita jangan jadi orang-orang yang tidur seperti belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Sebab itu kita terlalu hebat bangun pagi-pagi. Mana ada orang percaya kepada hari kiamat dengan banyak bersujud kepada Allah. Sebab itu kita menangis sujud ni. Bulan Ramadan ni, ya Allah, jangan jadi bulan Ramadan terakhir. Sebaliknya, ya Allah, dapat lagi kita ni. Anak-anak, kita pergi rumah anak. Anak-anak menyediakan sahur untuk kita. Seronoknya dapat bersahur. Kita tengok muka anak. Ya Allah, engkau ni baguslah. Dulu mak kejut engkau, sekarang ni kau kejut mak pula. Ya, Masya Allah. Pergi raya rumah anak, anak buat juadah. Ibu yang suka lemang dengan rendang pucuk ubi dengan ayam tua, ayam pencin, direbus lama jadi lembut. Sedapnya campur dengan rendang pucuk ubi kayu. Ya Allah, mana kau dapat ni nak? Hebatnya menu kau ni. Mak suka dengan lemangnya, dengan rendang kau ni sedap. Ya Allah, begitulah mak. Menangis dia. Mak buat juadah masa hari raya tu, malam raya. Mak tengoklah anak-anak cucu mak seronok nak beraya, tidur. Main-main bunga api, kemudian tidur. Tapi mak tak tidur. Mak menyediakan makanan untuk sahur kami, untuk berbuka kami, untuk jamuan hari raya kami, menikmati selepas solat Aidilfitri ataupun sebelum Aidilfitri sebelum pergi ke masjid, melahap dulu makanan yang lazat-lazat, menu-menu hari raya yang lazat dibuat oleh ibu. Air tangan ibu yang begitu hebat itu, anak-anak tak peduli pun. Apabila anak-anak dah besar, dah berumah tangga, ada anak, maka ditengok ibu dia, ya Allah, beginilah ibu susahnya dulu, ya Allah. Sebab itu di bulan Ramadan ni banyak menangis, banyak bersyukur. La in syakartum inna azabi lasyadid. La in
kata apa? Jikalau kamu bersyukur, aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Jikalau kamu kufur, aku akan azab kamu, kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur di atas nikmatku, aku akan tambah, kata Allah. Sebab itu kita bersyukur dengan kita menginfakkan harta kita pada jalan Allah. Lebih-lebih lagi di grup GNI yang kita sayangi ini. Bayangkan begitu hebat. Saya pun tak tahu nak ucap ribuan terima kasih kepada penderma-penderma dan juga bonda muda, bonda Puan Nur Akia, Cikgu Nur Akia, Hajah Nur Akia, dan juga Cikgu dan juga Puan Rosniati Mansur dan tim Gema Nur Iman yang begitu bertungkus lumus secara istiqamah. Macam mana nak cari macam mana lagi grup yang kita ada ni, bukan setakat kita menjalinkan hubungan semasa munajat sahur, tetapi kita hari raya jemput, ada jamuan jemput, kita datang, ada kenduri kahwin anak, datangnya hamba-hamba Allah di dalam grup GNI ini memeriahkan lagi majlis kita seronoknya, ya Allah. Dan juga membantu majlis-majlis perkahwinan anak cucu, anak menantu, ya Allah, seronoknya kita. Inilah grup yang kita idam-idamkan, grup membawa kita kepada grup syurga. Di dalam syurga teknologi yang begitu hebat daripada handphone. Bayangkan, tak ada handphone dalam syurga. Kita calling sahabat kita melalui bukan WhatsApp lagi, direct bercakap. Ya Allah, tak ada handphone, tak ada apa. Kita nak bercakap dengan Puan Rosniati Mansur, Hajah. Hajah, hari ni menu apa? Oh, menu buung punai panggang. Samalah kita. Ada lagi lah menu-menu hebat, saya tak sukalah. Ni, di dalam syurga mana ada api nak panggang. Mungkin panggang di dalam neraka. Tak. Di dalam neraka pun tak panggang. Ayam itik ataupun burung-burung punai yang hebat itu terbang, kita niat. Ini nak berkomunikasi dengan sahabat-sahabat jannah kita bersama. Masa kita hidup di dunia dulu, kita selalu berhubung dengan sahabat-sahabat jannah kita. Dalam syurga, calling melalui percakapan direct. Ya Allah, teknologi yang macam mana lagi kita nak dustakan? Memang betul. Memang tak ada handphone dah. Tapi kita niat aja nak bercakap dengan nama-nama yang kita sebut. Nama-nama yang kita nak bercakap dengan mak kita. Mak, datanglah. Kita berkumpul. Datang dia tanpa kenderaan. Kita tengok sekarang ni. Nak datang. Kadang-kadang niat kita ada sedikit yang tak bagus. Kita sejak motivasi iman ni, kita nak menunjuk-nunjuk tu tak ada dah. Jadi tawar dah, nak menunjuk kepada rakan-rakan kemewahan kita. Juadah apa bulan hari ini, berbuka dengan apa hari ini, tak ada dah. Kita naik kereta apa hari ini, kita tak ni dah. Ada driver, ada datang dengan welfare-nya, dengan driver kita ni, tolong buka pintu untuk kita. Hebatnya kita ni. Kita tak ada dah, tak seronok dah. Kita rasa, ya Allah, tak apalah aku datang dengan kereta Azia, nak aku bawa pun tak apalah. Kita rasa kita tak ada nak nunjuk-nunjuk apa-apa, pergi majlis kahwin dalam keadaan yang seronok, jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan kita pun tidak memilih kasih. Seadanya kita bukan orang kaya, bukan orang hebat, tetapi orang biasa yang di-like oleh para malaikat setiap tahun, setiap bulan Ramadan, setiap hari. Persembahkan amalan kita sebelum naik matahari, sebelum subuh. Selepas subuh, malaikat bergilir-gilir daripada malam naik ke langit, daripada langit turun ke bawah, malaikat mengganti tugas masing-masing. Masya Allah. Dengan membawa amalan kebajikan, banyak kita infak. Sebab tu infak subuh ni sangat hebat. Kita masukkanlah walaupun RM10, RM50. Bulan Ramadan kita tambah pelaburan kita.
Masya Allah, kalaulah bertepatan dengan 150 yang kita bagi itu, kena malam Al-Qadar, kita dah bajet, orang yang begitu hebat, dah bajet, dah nak bagi berapa untuk akhir Ramadan, Masya Allah. Terpulanglah lebih banyak, lebih baik, lebih membantu asatizah kita, membantu orang-orang yang susah di kalangan kita, orang yang meminta-minta juga kita bantu dia. Ada orang minta, Kak, saya nak beli susu untuk anak saya. Suami saya dah accident. Kemalangan, ya Allah. Dia tunjuk gambar suami dia accident, ya Allah. Saya kata, ya Allah, ni peluang untuk aku bantu isterinya, anak-anaknya untuk beli baju raya. Ni Surau Al-Munir dapat baju raya baru sebanyak untuk anak-anak dan juga muslimah sebanyak 10,000 helai, ya Allah. Saya tengok gantung dalam Surau Al-Munir, dia jadi macam bazar butik Ramadan. Begitu banyak, datanglah pilih 2 helai seorang untuk anak-anak cucu, anak menantu, datanglah Surau Al-Munir hari ini, besok sampailah 10 akhir selagi belum habis baju-baju yang cantik-cantik tu, ya Allah. Percuma saja. Percuma saja orang-orang yang dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibagi baju raya. Orang yang dapat baju raya, yang tak ada duit nak beli baju raya tu, dapat baju raya, anak cucu, anak menantu dia seronoknya, ya. Orang-orang yang nak bersahur tak ada makanan, dapat pula sumbangan daripada majlis ataupun sumbangan daripada grup GNI. Ini terlalu hebat, ya Allah. Buatlah untuk AJK, untuk orang-orang yang susah di dalam grup kita. Ada ramai yang susah. Saya tahu sebab apa dia kata, Ustaz, saya nak bagi Ustaz duit pun saya tak ada, Ustaz. Ustaz tolonglah ubat anak saya, tak dapat zuriat. Datang berubat ke rumah saya, tak dapat bagi RM10 pun kepada saya pun tak apalah. Datang je, saya tolong je. Duit bukan segala-galanya bagi kita, tetapi pertolongan itu Allah ganti lebih hebat daripada duit. Sebab itu duit kita ni bukanlah segala-galanya di atas dunia. Kita cemas apabila kita ke Thailand, tiba-tiba nak tukar duit, tak laku dah duit Malaysia, kita rasa cemas. Sebab kita silap hari tu bawa duit Malaysia, katanya tukar di Thailand, banyak dapat duit Thailand. Tiba-tiba kita nak tukar duit kita, tak diterima di Thailand. Bank-bank Thailand tak nak duit Malaysia, tak laku lagi dah sekarang. Pucat kita nak tukar dengan sahabat kita. Saya pun nak belanja lah, saya bawa duit Thailand ngam-ngamnya ni. Tak, sahabat kita pun tak nak bantu kita. Dah sahabat orang Thailand tu kata, "Meh, saya tukarkan." Sahabat kita ni bantu kita tukar, baru dia nak pun duit yang keras-keras, duit yang ronyok, koyak tak nak. Duit Malaysia yang lembut-lembut, yang nak terkoyak, kadang-kadang lipatan pun dah reput. Bank-bank Thailand tak nak. Dia nak yang keras-keras, RM50 keras-keras, RM100 keras-keras, baru dapat tukar. Sebab tu nak pergi mana-mana negara, kita tukar dulu duit di Malaysia lebih utama. Sebab takut sampai sana duit kita tak laku. Kita di akhirat, duit kita dah tak laku. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat nanti tak laku dah. Harta yang banyak, duit yang banyak, dan juga anak pinak yang ramai tak laku dah. Kecuali kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sebab tu Nabi sebut, kalau kamu nak infak semasa kamu hidup. Simpanan kamu walaupun RM1 dibayar RM700,000 di bulan Ramadan. Masya Allah, kalau kamu tahu kamu akan bangkit daripada kubur, nak war-warkan dalam WhatsApp group dan sebagainya. Ya Allah, nak war-warkan, betul lah akhirat itu benar. Sadaqallahul azim, maha benarlah Engkau ya Allah, yang maha agung. Betul lah perkataanmu yang mulia ya Allah. Betul lah, sadaqallahul azim itu maha betul, maha benar. Sedekah itu benar, mati itu benar, benar-benar belaka. Akhirat syurga neraka itu benar belaka ya Allah. Ya Allah, wa akbar. Ya Allah, masa begitu pantas. Dah 5
5 minit. Syok. Terima kasih. Tak sempat saya buat solat. Janji nak buat solat tahajud, tak sempat. Ruang untuk solat, sujud pun tak ada. Jadi kita buat sendiri nanti insya-Allah. Tapi saya rasa bangga, saya rasa seronok dalam grup ni, membuatkan umur saya panjang, membuat kesihatan saya, muka saya bengkak menjadi surut di bulan Ramadan dengan berkat doa-doa sahabat-sahabat jannah yang baik-baik. Insya-Allah. Saya bahagia, saya sangat bahagia. Demi Allah, saya sangat bahagia berada di dalam grup ini bersama dengan puan-puan, tuan-tuan dan juga sahabat-sahabat jannah AJK yang bertungkus lumus menjayakan setiap program secara istiqamah. Dia panggil apa? Istiqamah wa in qalla. Berterusan. Amalan kebajikan tu berterusan walaupun sedikit. Dia panggil apa? Pepatah Arab. Qalilan fasaran jabalan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sebab tu amalan kita ni Allah bagi ziarah orang sakit, ziarah orang meninggal dunia, solat jenazah menghantar ke tanah kuburan mendapat 3 qirat atau ulama sebut 2 qirat. Gunung emas sebesar gunung Uhud dimasukkan ke dalam pahala amalan kita, begitu hebat. Ini kita dapat munajat sahur, duduk belajar, duduk dalam majlis ilmu. Orang yang terlalu hebat ni, dia tidak macam burung yang hebat. Walaupun duduk di dalam sangkar emas, di titik, dihiasi dengan berlian, bertatahkan permata zamrud yang begitu mahal, permata nilam yang begitu berharga, ya Allah. Satu permata ada mencecah ribuan ringgit. Satu permata yang begitu cantik letak permata delima dalam air yang putih menjadi kemerah-merah jambu airnya, berharga 6,000, 7,000, 10,000. Masya Allah, mahal syurga kita besok. Allah hiasi syurga kita dengan batu zamrud, zabarjat, batu-batu lu'lu' wal marjan, batu marjan. Begitu hebat, ya Allah. Ulama sebut kita terpegun dengan pintu syurga kita, nak masuk dalam syurga, menangis-nangis tak nak masuk dulu, nak menikmati kecantikan pintu syurga selama 40 tahun. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Satu hari ni 40 tahun duduk tengok pintu syurga, tak nak masuk syurga lagi. Sehingga mak kita datang, dahlah tu, dalam tu lagi bagus, lagi cantik. Ya Allah, seronoknya kita masuk syurga. Kita duduk dalam taman majlis ilmu, ya Allah. Seronoknya Nabi sebut, kalau kamu bertemu dengan majlis ilmu, cepat-cepat masuk dalam grup kita Google Meet. Google Meet kita ni dalam grup GNI, Gema Nur Iman. Pertubuhan Gema Nur Iman. Menjadi iman-iman kita penuh dengan motivasi iman. Sebabkan kita jadi seronok berpuasa, seronok berbuka. Masya Allah. Nikmat terbesar kita berbuka puasa. Kalau kita curi-curi buka puasa masa zaman muda-muda dulu, mak kata, kau jangan buka, tahu nak? Kalau kau buka curi-curi pun kamu tak akan dapat nikmat syurga, iaitu dapat berbuka bersama dengan ahli keluarga. Kamu dalam keadaan lapar, masuk saja makanan jus-jus ataupun buah-buah tembikai masuk ke dalam mulut kamu, buah kurma, buah air yang sejuk itu masuk menyerap ke tekak leher kamu. Kamu akan dapat menikmati nikmat syurga yang kamu tak dapat melainkan orang yang berpuasa. Kita akan menyesal, mak, tak nak dah buka puasa, curi-curi. Ya Allah, kita ni puasa. Hebatnya kita berpuasa ni kerana Allah, mencari redha Allah, kita seronok. Walaupun TikToker, orang yang dapat duit daripada bayaran TikTok berjuta sebulan, dia kata, Imam Zain, aku nak kamu buka puasa, aku bayar 1 juta. Saya kata, ya Allah, tak perlu 1 juta tu, ya Allah, kerana syurga sangat mahal. Kita ada amalan puasa ini lillahi ta'ala, yang lain kita banyak ada sikap untuk menunjuk-nunjuk. Walaupun sedekah ni kita mesti
Kita boleh tunjuk, boleh sir, boleh diamkan, boleh sembunyikan sedekah kita, tapi kita nak tunjuk untuk mengajar kepada umat. Kita ni tak sayang kepada harta untuk bersedekah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata ada amalan yang sir di sisi Allah. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Kata Mahir ataupun kata Masyari Rashid Al-Afasi, dia kata, adakah kamu dengan Allah ni ada amalan yang di sisi Allah kamu rahsiakan? Allah sangat seronok mencari redha Allah dengan kamu sir rahsiakan. Halaka sirrun indallah, adakah amalan kamu yang rahsia dengan Allah? Kita bangun tak nak menunjuk-nunjuk pun, Allah simpan pahala ini di akhirat. Kamu pasti akan masuk ke dalam syurga dengan mencari barakah yang dicintai oleh Allah. Kamu akan bahagia. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sahih apa ni? Kamu terlepas daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Itu adalah amalan ataupun upah yang paling bagus. Terselamat daripada neraka, dihadiahkan rumah benglo di dalam syurga yang tanahnya seluas langit dan bumi. Di dalamnya gunung-gunung emas yang Allah sediakan dengan pahala-pahala yang begitu. Doa-doa sabar kita di bulan Ramadan. Sabar ni hebat satu nak pesan. Dia hebat, dia sabar ni, dia menjadi amalan yang begitu berharga yang tak dapat dihitung pahalanya. Kita jangan jadi orang yang terlepas hilang sabar. Jangan jadi orang yang hilang sabar, kerana sabar itulah yang tak dapat dihitung pahala begitu hebat. Kita boleh hitung malam Al-Qadar selama kita beribadah selama 83 tahun setengah ataupun 1000 bulan. Tetapi pahala kita ini, pahala sabar ini tak boleh nak hitung. Bighairi hisab. Tak boleh nak hitung banyaknya. Sebab itu kita banyak bersabar di bulan Ramadan. Jangan jadikan sahabat saya kata, Ustaz, saya dah bercerai dengan isteri saya di bulan Ramadan. Sedih. Kita bertahun-tahun lamanya kita bersabar disebabkan kita lapar. Perangai kita berubah jadi orang yang garang, orang yang tidak bertamadun dan orang yang tidak berwawasan, orang yang lupa kepada janji. Oh, janji walaupun lautan api sanggup nangis. Ngarut lagu je. Tapi kalau anak terbakar dalam rumah, isteri terbakar dalam rumah, tak ada pun orang sanggup masuk menolong. Katalah kita panggil bomba je lah. Tak ada, cakap je. Lautan api lah nak renangi. Lautan apa, nak redah. Tapi tak ada pun. Kita cakap je. Tapi pahala sabar ni, bersabar ketika Ramadan. Janganlah sampai bercerai. Kesian isteri kita. Kita ni perunguh. Kata orang Kelantan kata perunguh. Orang utara sebut perunguh. Perangai macam perunguh ni tak bagus. Kita ni jadi perangai yang pemurah. Baik, ya Allah, isteri kita seronok dengan kita. Pergi bazar Ramadan semalam, dekat Pasar Tani semalam, saya terkilan dengan perangai saya ni. Ada lelaki ke walaupun kencing manis, darah tinggi, ada perangai yang perunguh dengan isteri. Minta maaf ya Allah, minta maaf. Awak ni isteri saya yang terbaik, saya sakit, awak urut saya, Masya Allah. Jadi insyaAllah lah kita jadi suami isteri yang baik-baik. Suami kita nak cakap apa pun, kalau dia sakit, dia sumpah seranah kita senyumnya. Abang tu nasib baik je. Kalau orang lain dah tinggal dah abang. Saya ni sabar dengan abang. Pahala sabar tu saya dapat. Abang tahu tak? Baik abang senyum. Dia pun iyalah. Kita ni ditipu oleh syaitan. Sebab tu kita ni, kalau kita tewas tipuan syaitan, sebab tu Ramadan syaitan dah diikat oleh Allah dan janji Rasul, syaitan dirantai. Tapi perangai syaitan tu masih melekat sejak Ramadan. Sebelum Ramadan lagi kita ikut perangai syaitan. Syaitan yang kita puja-puja itu, perangai tu ada lagi di bulan Ramadan. Sepatutnya di bulan Ramadan tak ada lah perangai syaitan yang kita bela daripada dulu sampai sekarang. Peraja dengan syaitan, kita tinggal syaitan,
kita bermunajat sahur. Masya Allah, tabarakallah. Qulu qawli hadha. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Selamat bersahur. Assalamualaikum. Terima kasih semua Bonda. Terima kasih semua sahabat jana, abang-abang, adik kakak yang mulia. Lebih pada saya ni pandai bercakap tetapi tidak pandai mengamalkan. Tetapi tuan puan pandai beramal, kurang bercakap, lebih baik daripada, lebih mulia daripada saya yang pandai bercakap. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la ta'lamun. Besar kemurkaan Allah di atas orang yang pandai bercakap tetapi tak pandai buat. Bangla cakap, pepatah Bangla cakap apa dia kata, kita ni kerja cakap pandai, kerja bodoh dia. Sebab apa yang Nabi suruh, Allah suruh, kita tak buat, kita pandai cakap, sayalah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya pun dapat belajar daripada orang yang baik-baik seperti tuan-puan semua. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Allahu Jazakallah akbar. khairan kasiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zain Juno yang telah menyempurnakan program munajat sahur pada pagi ini yang bertajuk Mencari Redhamu. Mudah-mudahan segala peringatan yang dikongsi di Taman Syurga pada pagi ini berperan sebagai motivasi iman. Mudah-mudahan kita diberi keampunan, dilimpahi rahmat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama 10 terakhir Ramadan kita dengan melakukan pelbagai amalan soleh. Terima kasih kepada seluruh sahabat penyintai ilmu yang sama mengimarkan majlis pada pagi ini, juga pada jutaan terima kasih kepada seluruh penginfak yang beriman yang terus menyumbang kepada tabung Gema Nuriman bagi membolehkan kita menyediakan lebih banyak program Ihya Ramadan. Dan munajat sahur kita seterusnya untuk malam besok ialah bersama dengan Ustaz Wan Abdul Halim Muhammad Yusof memburu Lailatul Qadar, dan satu hari satu juzuk bersama Ustazah Umairah pukul 2.15 nanti. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan sepanjang berlangsung. Masa pun dah lewat 5.16 untuk kita bersahur, dan sebagai penutup sekali lagi pohon Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kali ini pertemuan yang dirahmati. Wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikanlah pertemuan dan perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak meninggalkan sebarang dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang selalu berpesan dengan kebenaran dan selalu berpesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wasadaqa rasuluhun nabiyul karim. Benarlah juga perkataan Nabi yang mulia. Assalamualaikum. Terima kasih.